Tutup ulang balik sakit kepala. Ulang balik sakit kepala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinul insi wal jin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa ashabil akhyar sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda. Ini kita dapat meneruskan program kuliah kita berkaitan dengan RSI, Refleksologi Spiritual Islam, rawatan Refleksologi Spiritual Islam yang menggabungkan berbagai amalan dalam satu kaedah, iaitu pertama, bacaan ayat-ayat Quran, doa-doa, selawat Nabi, zikir dan muraqabah, juga dengan pukulan, kombinasi pukulan dengan bacaan ayat Quran, bacaan selawat Nabi, bacaan doa, zikir dan tafakur menjadi satu kaedah rawatan Islam yang mampu membantu untuk menyelesaikan pelbagai masalah penyakit. Dan kaedah ini juga kita dapati satu kaedah lama yang digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in, yang baru kita dapat membongkar semula. Dan kaedah ini saya dapati satu kaedah rawatan spiritual Islam yang terbaik. Saya kata yang terbaik bukan hanya dakwaan, tapi berdasarkan kepada keberkesanannya, keberkesanannya kaedah ini yang telah kita gunakan selama ini, iaitu lebih 25 tahun di pusat rawatan ini. Jadi program pada pagi ini saya mulakan dengan mengingatkan diri kita masing-masing apa yang Allah sangat-sangat tekankan di dalam agama Islam ini. Selain daripada kewajipan-kewajipan yang tersebut di dalam rukun Islam, tersebut dalam rukun iman, tersebut dalam ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Di samping ini semua, Allah Subhanahu wa taala sangat mengingatkan kita supaya kita ambil berat, iaitu tentang musuh utama kita. Sebenarnya musuh utama kita bukanlah musuh-musuh yang zahir, tapi Allah ingatkan dalam Quran musuh kita yang utama, yang kita tak nampak, ada di sisi kita, ada dalam badan kita, yang kita tak sedar. Kalau kata
budak-budak muda lah, macam tak aci lah. Kita tak nampak musuh kita nampak kita. Pula musuh kita ni dia boleh rosakkan kita macam-macam cara, 1001 cara. Sehingga masuk ke dalam tubuh boleh, masuk dalam mata boleh, masuk dalam telinga boleh, masuk dalam urat-urat boleh, masuk dalam darah boleh, bawah kulit boleh. Kita pula tak nampak dia. Ya, sebab itulah kalau ikut kata orang-orang muda, dia kata tak aci. Kita diberi musuh yang macam ni. Tapi Allah Subhanahu Taala Maha Adil, Maha Bijaksana. Ya. Jadi apa yang berlaku ni aci saja. Maknanya betul, tak salah. Yang salah itu ialah kita dalam menghadapi musuh kita ni. Yang kita semua dah tahu, musuh kita ini ialah syaitan. Tadi saya bacakan satu ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinul insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi dan umatnya. Jangan lupa ya. Jangan relax. Likulli nabiyyin, kita pun relax, oh nabi je. Bila nabi pun ada musuh, umatnya lagi lah. Jadi demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi dan umatnya musuh, aduan. Terdiri daripada syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Selama ni kita tahu syaitan tu satu je, anak cucu iblis. Tapi sebenarnya di samping anak cucu iblis ni, syaitan-syaitan anak cucu iblis, ada lagi dua jenis. Syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Makna jin-jin yang jahat-jahat tu. Kita tahu tak jin tu jahat ke tidak? Tak tahu. Kita jumpa orang di tengah jalan, jahat ke baik ke kita tak tahu. Ini apatah lagi syaitan, kita tak tahu. Karena syaitan dia boleh berlakon menjadi orang yang teralim, orang yang hebat, orang bersifat lemah lembut. Itu memang dah berlaku zaman Rasulullah. Bila ketua-ketua Quraisy bermusyawarah untuk mengambil tindakan terakhir terhadap Nabi Muhammad, iblis menyerupai manusia yang sangat hebat keterampilannya, cakapnya bijak, bagi idea dalam surat Quraisy ni. Kata Quraisy, kata seorang ketua Quraisy, kita macam ni, kita buat macam ni. Ada setengah ketua Quraisy, kita buang dia, halau dia dari Mekah ni. Iblis akan bangun, yang menyerupa manusia bangun. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Cadangan-cadangan orang Quraisy semua ditolak. Siapa yang menolak? Iblis. Dia menyerupai manusia, dan pandangan iblis yang menyerupai manusia ini sangat baik, ya. Sangat munasabah, wajar. Bila apa tu, setengah kaum Quraisy kata, kita buang dia, habis kisahlah. Iblis membangun, ni tak boleh. Muhammad ni bukan orang biasa, dia bijak. Nanti di luar sana dia kumpul pengikut, diserang Mekah ni, habis kita. Cakap, akhirnya Abu Jahal bagi sur. Macam mana kalau kita bunuh je? Kalau bunuh, Iblis cakap, inilah langkah yang paling tepat. Saya sokong 100%. Habis ada ketua Quraisy bangun, kalau kita bunuh, nanti Bani Muttalib akan musuhi kita, akan perangi kita.
Iblis pun cakap senang saja. Ada berapa puak kita ni? Oh, ada sekian. Semua ketua-ketua puak ni mesti mainkan peranan. Semua pancung Muhammad. Semua apa itu? Tikam Muhammad. Jadi semua bertanggungjawab. Takkanlah Bani Abdul Muttalib yang satu tu dia berani melawan kita yang ramai ni majoriti. Iblis pun kata, betul lah tu. Itu yang Nabi akhirnya nak dibunuh, dikepung. Ada tak situ? Syaitan manusia, syaitan jin, iblis ada semua. Perkara macam ni berlaku, bukan itu saja. Setiap masa di mana-mana. Di mana-mana. Ada aja. Syaitan manusia itu yang paling bahaya. Tapi kita nak cakap tentang penyakit. Kemudian kesalahan kita pula. Dah musuh kita ni, jin dan syaitan ni. Kita sangka jin dan syaitan ni duduk di alam gaib. Alam gaib ni entah di mana. Semua orang kata jin syaitan ni di alam gaib. Sebab tu kita tak nampak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ihbitu jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Wahai Adam, wahai Hawa, wahai Iblis dan kumpulan-kumpulannya, turunlah kamu semua ke dunia. Dan bagi kamu semua ketika di dunia, walakum fil ardi, bagi kamu semua ketika hidup di dunia, mustaqarrun, tempat tinggal. Jadi tempat tinggal syaitan itu di mana? Di sinilah. Dalam ni. Bukan di alam lain. Walakum fil ardi, dan bagi kamu wahai iblis, wahai kumpulannya, wahai Adam, wahai Hawa, bagi kamu hidup di dunia ada tempat tinggal. Siapa yang pernah tengok rumah jin, rumah syaitan? Ada tak? Ada tak? Ada pernah tengok tak? Jawablah. Apa takut? Tak ada. Tapi Allah Ta'ala dah beritahu rumah jin, rumah syaitan tu kat sini lah. Kita buat rumah di sini. Ini bangunan ni. Maka syaitan kat mana-mana. Kita tak nampak. Ini Allah Ta'ala beritahu kita. Walakum, bagi kamu, wahai Adam, wahai Hawa, wahai Iblis, wahai anak cucu-cucunya, wahai jin, ketika kamu hidup di dunia ini, ketika kamu hidup itu, kamu ada mustaqarrun. Mustaqarrun itu rumah, tempat tinggal, kampung halaman. Betul tak tu? Betul. Wa mata'un. Mata' ini maknanya kehidupan, cari makan, tidur, makan, minum, ini kehidupan. Mata', senangan. Sama saja di dunia ini, tempat tinggal kita, rumah kita, kampung halaman kita, negara kita. Di sini juga kita cari makan. Syaitan jin pun sama. Tapi tuan-tuan mungkin kata, manalah ustaz ni mengarut ni. Ini Allah dah beritahu. Kita tak nampak kerana tubuh jin itu seperti angin. Siapa boleh nampak angin? Boleh tak? Tak boleh nampak angin, tak boleh nampak jin. Angin ada tak? Ada. Jadi jin syaitan tu ada. Yang kita nampak syaitan manusia. Tapi tak nampak kerana kita tak kenal. Sama juga. Syaitan manusia ni kita nampak orang ni tapi kita tak kenal. Jadi nampak yang tak nampak. Tak nampak juga. Kadang-kadang isteri kita syaitan manusia. Kadang-kadang suami kita. Kadang-kadang anak kita. Kadang-kadang bapa kita. Kadang-kadang datuk kita. Kadang-kadang kawan kita. Syaitan manusia. Tapi kita tak kenal. Tak tahu. Sebab dia kawan kita belanja teh, belanja roti canai, cakap-cakap sama. Kita tak tahu. Kadang-kadang ustaz pula tu.
Tapi janganlah tuduh saya kata ni Dr. Jahid ni dia kata ustaz jadi syaitan. Bukan, kadang-kadang keterampilannya ustaz, tapi ada sifat syaitania. Ada tak? Ada. Ada. Jadi itulah ya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ambil berat ni. Suruh kita ambil berat tentang musuh kita. Tetapi Allah dah tahu ya. Kebanyakan manusia menjadikan musuhnya itu kawan. Ya. Jadi kawan. Jadi sahabat, jadi pembantu. Macam satu parti lah, satu syarikat. Ramai manusia, majoriti manusia berkawan, bantu-bantu dengan syaitan. Karena itu besok di akhirat masuk neraka. Ayat 128 surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yahsyuruhum jami'a, pada hari dikumpulkan semua manusia, jin, syaitan di padang mahsyar. Allah berfirman, ya ma'syaral jinni, wahai golongan jin syaitan, qad istaksartum minal insi, kamu telah menyesatkan ramai manusia. Ini siapa yang bercakap ni? Allah. Wahai jin, wahai syaitan, kamu telah menyesatkan ramai manusia. Bukan sikit manusia. Kalau qalilan minal insi, senang hati kita. Kathiran itu artinya banyak. Kalau bahasa kita sekarang, majoriti manusia jadi mangsa syaitan. Sebagian kecil saja yang selamat. Ya ma'asyaral jinni qad istaksartum minal insi, wahai golongan syaitan dan jin, kamu telah menyesatkan majoriti manusia di dunia dulu. Wa qala awliya'hum minal insi, ketika itu manusia-manusia yang menjadi rakan syaitan-syaitan itu pun segera berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, istamta'a ba'duna bi ba'din. Betul ya Allah, memang kami dulu tolong-menolong, berkawan. Kami manusia kawan dengan syaitan. Karena apa ya Allah? Karena kami dapat manfaat. Kami manusia ditolong oleh syaitan, tolong oleh jin, dapat manfaat. Kami boleh kebal, kami boleh terbang, kami jadi kaya, kami dipandang hebat, kami ditakuti, musuh boleh tunduk. Orang boleh nampak saya cantik, orang boleh nampak saya gagah, orang muliakan saya, ya Allah, istamta ba'duna bi ba'din. Syaitan pun cakap gitu juga. Betul ya Allah, kami ini syaitan pun dapat macamlah kawan kami dari manusia. Wa balagna ajalana allazi ajaltana. Dalam keadaan itu ya Allah, tiba-tiba ajal yang kau tetapkan kepada kami sampai kami mati, tak sempat bertobat. Qala an-naru maswaakum khalidina fiha. Kalau gitu, wahai jin dan manusia, tempat kamu di neraka. Inilah yang kita tak mau. Tapi pagi ini kita nak tengok peranan syaitan dan jin ni sebagai penyebab penyakit. Penyakit itu semuanya datang daripada Allah. Ya. Tapi dipandang dari sebab. Kalau dalam perubatan moden, sebab penyakit ada dua, virus dan bakteria. Jin tak ada. Nah, ini ada jin. Betul?
Mana ada jin, mana ada setan. Ini pakar-pakar doktor yang tak percaya, yang percaya ada juga ramai juga yang percaya kalau doktor Islam. Mana ada jin, mana ada syaitan. Kami dah buat penyelidikan di makmal bertahun-tahun. Memang betul. Sebab penyakit itu ia virus dan bakteria, tak ada yang lain. Tapi kadang-kadang bila kita jumpa doktor, doktor tu dah bingung. Apa penyakit ni? Tepuk sana, tepuk sini tu. Akhirnya apa? Dalam badan cik ni banyak angin lah. Banyak angin lah. Dia tak mau cakap banyak jin, banyak syaitan. Tapi dia cakap apa? Banyak angin. Kalau kita soal balik, angin apa doktor? Tak tahulah angin ni. Kalau oksigen, okey lah, ya tak? Kurang oksigen, kita tercungak-cungak. Kalau oksigen tak sampai otak, kita mati. Ini angin yang tak dikehendaki lah. Angin menyebabkan penyakit. Jadi yang doktor kata angin tu, itulah angin jin. Kerana tubuh jin tu macam angin. Kalau kita ditunjukkan oleh Allah, dikasyakkan nampak jin. Badan jin tu macam belon tu, tak belon. Ya. Belon yang bukan warna merah, bukan warna apa, dia transparent. Ya. Dia ada tubuh macam manusia. Kalau jin tu macam rupa manusia, macam itulah. Angin tapi berbentuk manusia. Ada kepala, ada telinga, ada mulut, ada semua. Kita tak nampak kerana macam angin. Disebut oleh ulama, tubuh jin, tubuh syaitan ni jismun latifun. Jismun latifun. Tubuh yang halus, tak nampak, tak ada dirasa. Tapi bagi setengah orang boleh rasa. Ya. Kalau kita buat latihan boleh rasa. Kalau jin ada sini, ada rasa. Ya. Oleh kerana kita tak belajar merasa ada jin, maka kita tak rasa. Ada. Tanyalah. Ya. Atau Johari, Ustaz Alim yang selalu pulihkan rumah. Antara rasa apa? Seram. Bulu naik. Itu antara ada. Saya ada kawan dia kerja di Fakulti Perubatan Universiti Maya. Dia cerita dengan saya, dia kata, Ustaz, rupanya syaitan jin ni kita boleh detect dengan alat-alat elektronik moden lah. Ada satu bilik itu kat Fakulti Perubatan, orang kata situ ada macam hantu lah, takut nak datang situ. Saya pasanglah ni alat ni kat pintu. Ada isyarat ni, elektronik ni keluar masuk hantu ni. Itu baru elektronik yang dulu lah. Ini cerita 15 tahun dulu. Kalau sekarang ada alat elektronik yang canggih lagi, mungkin boleh kita foto ni. Ciptalah satu foto yang boleh gambar jin. Boleh ambil. Tak salah orang Jepun sudah mula ya. Jadi cipta kamera. Dia apa ni? Tengok ni air ni ada apa. Ya, air ni ada apa. Macam mana beza air yang dibaca ayat Quran dengan air yang ditiup oleh apa sami-sami apa Hindu ke ya, ketua-ketua agama lain. Ada beza ya. Nah. Tuan-tuan bolehlah cipta besok satu kamera ya. Mak saya nampak. Oh, di sini ada hantu raya. Tapi kamera yang Allah bagi lagi canggih. Apa dia? Pandangan hati. Hati kita ni kamera lagi canggih. Yang kamera biasa tak boleh nampak, hati kita boleh nampak. Cuma hati kita ni kotor. Dia kotor tak boleh pakai. Kalau hati kita bersih, bercahaya,
Bukan saja hantu, surga neraka boleh nampak. Sayyidina Abu Bakar, dia nampak surga, nampak neraka. Handalah nampak surga, nampak neraka. Seorang sahabat bernama Harisah bin Malik, bila Rasulullah bertemu Harisah ni, ya Harisah, kaifa anta? Wahai Harisah, macam mana imanmu? Harisahnya, amantu billah haqqan ya Rasulullah. Aku beriman sampai kepada hakikat iman sebenar ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun tanya lagi, ya Harisah, inna likulli syai'in haqiqatan. Wa ma haqiqatu qaulika? Ya Harisah, tiap-tiap satu tu ada hakikatnya. Apakah hakikat pengakuanmu bahawa engkau beriman sampai hakikat iman sebenar? Maka Harisah kata, ya Rasulullah, siang aku banyak puasa, malam aku banyak berjaga. Kadang-kadang ya Rasulullah, aku macam nampak surga, nampak neraka. Apa komen Rasulullah? Sadaqta anta ya Harisah, betul imanmu itu ya Harisah. Kenapa Harisah boleh nampak surga neraka, sedangkan surga neraka itu entah di mana? Jadi kalau surga neraka pun hati boleh nampak, pandang hati boleh nampak, syaitan jin yang dekat tentulah lagi boleh. Kita dah disediakan kamera dalam hati kita, tapi kita tak boleh pakai. Pasal apa? Kita tak bersihkan kamera kita, kotor, tak boleh pakai. Sebab itulah orang-orang yang betul-betul soleh, seperti Harisah tadi, boleh pakai. Cuma pemakaian kamera hati ini bila Allah setuju, Allah kehendaki, baru boleh. Bukan macam mata kepala kita. Mata kepala kita ni senang je. Kucing pun boleh nampak, burung pun boleh nampak dengan mata dia, kita pun boleh. Jadi kita guna mata kita ni kan taraf binatang-binatang. Semua binatang boleh nampak yang ada mata, kita pun boleh nampak. Tapi binatang tak ada hati. Lembu ada hati tak macam kita? Tak ada. Sebab tu kita pukul pun, dia sakit je lari je. Dia tak ada dendam kita, jaga kau. Jadi kita baik semua tadi. Oleh kerana syaitan iblis ni musuh kita, jadi dia sentiasa mengambil peluang. Dia dendam sangat pada kita. Pula di dalam diri kita ni ada geng dia. Geng syaitan. Apa dia? Nafsu. Syaitan kalau sudah dapat tawan nafsu, habislah. Kita bukan manusia lagi lah. Ini yang dinamakan syayatul insi, syaitan-syaitan manusia. Syaitan sudah tawan hati kita. Rasulullah tak salah ada bersabda, kata setengah ulama, bukan sabda Rasulullah, kata-kata ulama saja. Fawailun liman kana nafsuhu asiron, fawailun liman kana aqluhu asiron li nafsihi. Celakalah, buruklah orang yang nafsunya menawan akalnya. Nafsu menawan akal. Bila akal dah ditawan, hati pun ditawan. Celakalah. Hidupnya tak akan betul. Pasal apa nafsu mampu menawan akal dan hati? Sebab nafsu ada kawannya syaitan. Jadi nafsu dengan syaitan tu jadi gagah. Senang saja nak tawan akal kita, tawan hati kita. Kenapa bermusuh ya? Syaitan nafsu bermusuh dengan hati. Kenapa? Dan akal. Karena sifat hati itu dia suka yang Allah perintah, tak suka yang Allah larang. Nafsu sebaliknya, suka yang Allah larang, tak suka yang Allah suruh. Syaitan macam itu. Sebab itu senang syaitan berkawan dengan nafsu.
Syaitan tak boleh nak berkawan dengan hati. Sebab sifat hati suka yang Allah larang, suka yang Allah suruh, tak suka yang Allah larang. Itulah sebabnya ulama tasawuf kata kita sibuk-sibuk perang, Ukraine. Rusia nak lawan dengan NATO. Nanti dunia ni habis. Perang dalam diri kita tak bicara. Apa peperangan dalam badan kita? Antara hati dengan nafsu. Hati akal berlawan nafsu yang disokong oleh syaitan. Bila berhenti, bila kita mati baru berhenti. Mana lebih besar? Bagi kita lah, mana lebih besar? Peperangan Rusia lawan Barat ke peperangan nafsu kita lawan hati kita? Tentulah bagi kita peperangan nafsu lawan hati, nafsu disokong oleh syaitan, hati kita disokong oleh hidayah Allah. Ini peperangan yang lebih besar bagi tiap-tiap kita. Tapi peperangan macam damai. Ini yang mengelirukan. Manalah ustaz ada peperangan, saya hidup senang je. Makan boleh, ke sana boleh, nyanyi boleh, tidur boleh. Mana ada peperangan? Itulah yang melalaikan kita. Kita reka sampai mati. Bila mati itulah tadi, di akhirat nanti, seperti ayat 128 surah Al-An'am tadi. Ya Allah, betul lah ya Allah, ketika kami di dunia, kami sekongkol dengan syaitan, buat kerja-kerja salah, buat kerja jahat. Tapi kami rasa itu semua baik untuk kamu. Tiba-tiba kami mati, tak sempat taubat. Tempat kamu neraka. Jadi syaitan, iblis ini adalah punca berbagai penyakit. Kita bukan tak terima, saya dan tuan-tuan terima pandangan doktor bahawa penyebab penyakit itu bakteria dan juga virus. Kita terima. Tapi yang kita tak mahu tu, janganlah diketepikan tentang faktor syaitan, faktor iblis, Malahan kita sangat-sangat berterima kasih penemuan doktor ni. Sehingga itu mereka boleh buat ubat, kita boleh guna. Yang kita tak mahu diketepikan sama sekali unsur syaitan dan iblis. Apa ni percaya syaitan ni? Tak ada. Sikit-sikit syaitan, sikit-sikit syaitan. Sakit perut pun syaitan, mutah pun syaitan. Ini doktor jahil lah ni. Sekali doktor yang cakap macam ni, sakit kepala, demam. Makan semua ubat tak jadi. Akhirnya panggil saya. Sampai 2 bulan tak boleh kerja dengan betul. Saya datang, cuma saya mandikan apa? Mandikan air batu, campur limau, perah kusuk. Besok pagi boleh kerja. Tak tahulah apa anggapan dia. Dia tak tanya pun saya. Kenapa yang macam ni boleh mandi boleh hilang? Tahu tak, bila mandi kita gosok limau dengan garam tu, simbah air batu, jin yang menyebabkan dia demam, dia lemah tu keluar. Keluar, dia boleh kerja lah. Dia tak boleh nak dibuang dengan obat-obat moden ni. Makan Panadol, makan itu, makan ni, tak boleh hilang. Tapi bukan ada semua doktor macam itu. Doktor itu sajalah yang sedar sakit perut, tak boleh buang air besar bertahun-tahun. Datang sini, saya bagi minum apa? Limau 3 biji, boleh, selesai. Tidakkah itu syaitan? Itu sebab syaitan. Jadi gitulah kerana syaitan ni musuh kita yang utama, memang dendam, kesumat, bukan dendam biasa, dendam kesumat. Nak dengar dendam syaitan ni?
Bismillahirrahmanirrahim. Qala bima aghwaytani la uzayyinanna lahu fil ardi wa la ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Iblis telah bersumpah di mana ketika di surga lagi nak diturunkan ke dunia ni. Ya Allah, ya Rabbi, kerana Engkau telah menghukum aku dengan hukuman yang berat ni, maka aku bersumpah, ya Allah, aku akan kelirukan pandangan, fikiran, tindakan, perbuatan anak-anak Adam ketika mereka hidup di dunia nanti. Tengok akan kelirukan. Ya. Kelirukan ni yang baik manusia pandang jahat, buruk. Yang buruk manusia pandang baik. Orang yang baik dianggap buruk, orang yang buruk dianggap baik. Ada tak manusia angkat orang-orang jahat jadi ketua-ketua? Ada tak? Ada. Itulah. Pasal apa? Manusia mandang yang buruk itu tadi jadi baik. Di mana-mana seluruh dunia orang jahat dilantik jadi presiden. Orang jahat dilantik jadi menteri. Ini biasa di mana-mana. Orang yang baik kita tak mau. Oh, dia jahat. Betul tak? Betul. Jadi syaitan itu menjadi, syaitan jin ni yang jahat-jahat ni menjadi salah satu sebab berbagai penyakit yang didertai oleh manusia. Jadi sekarang ni macam mana kita nak selesaikan, nak selaraskan pemikiran perubatan moden bahawa virus dan bakteria adalah penyebab penyakit, dengan pandangan Islam jin dan syaitan adalah penyebab penyakit. Ya. Ada ulama yang sudah berusaha menyelesaikan sehingga selaras, tidak berlawanan. Ada dua orang ulama yang bernama Syekh Muhammad Abdu, satu lagi murid dia Rasyid Ridha. Dua orang ulama ni kata dalam perubatan moden sebab penyakit ialah virus dan bakteria. Virus dan bakteria itu hakikatnya ialah jin dan syaitan. Jadi samalah, jin syaitan itu sama maknanya dengan virus dan bakteria. Karena virus itu kan bernyawa. Dia menyebabkan berbagai penyakit. Jin syaitan itu juga bernyawa, menyebabkan penyakit. Itulah juga. Jadi sekarang dah selesai kita boleh terima pandangan perubatan moden penyebab penyakit utama ialah virus dan bakteria. Okey, dalam Islam pun sama juga, cuma sebutannya lain. Dalam Quran disebut apa? Disebut jin dan syaitan. Dalam perubatan disebut virus dan bakteria. Sama, tak berbeza. Kalau jin masuk mata tak boleh tidur. Kalau masuk perut sakit perut. Betul? Kalau masuk kat lutut, lutut tak boleh bengkok. Kalau berjalan sakit, turun tangga sakit, masuk ke kepala sakit kepala, kepala goyang-goyang, kepala berat, nak jatuh, sama saja. Jadi kita sebagai orang Islam, kita boleh terima dua-dua pandangan ni. Perubatan moden kata sebab berbagai penyakit ialah virus dan bakteria. Okey, kami terima.
Dalam Islam diajar virus dan bakteria ni maknanya sama juga dengan jin dan syaitan. Okey. Yang tak okey apa? Kita tolak. Mana ada jin, mana ada syaitan. Itu tak boleh. Karena syaitan ni Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, inna sayatina yajri majrab min bani adam majrad dammi. Syaitan-syaitan itu dia masuk berlari-lari dalam pembuluh darah anak Adam. Rasulullah tak bohong. Siapa di antara kita ni yang merasa syaitan sedang berlari dalam urat saraf? Ada tak? Tak rasa. Kalau kita rasa, senanglah sikit. Tak ada siapa rasa. Kenapa? Jin dan syaitan ni masuk ke urat-urat darah kita, kecil maupun besar, yang halus maupun pembuluh darah yang besar, urat-urat besar. Kita tak rasa kerana terlalu halus. Halusnya tu macam mana? Kita bernapas keluar masuk menerusi saluran napas. Rasa tak? Tak rasa kan? Tak rasa, kecuali bila kita semput. Betul tak? Sedangkan napas keluar masuk ikut saluran napas, kita tak rasa. Syaitan iblis ni masuk ke urat-urat kita lagi halus, lagi rahsia, lebih halus, lebih rahsia. Macam mana kita tak sedar? Itu yang kita kata tak ada. Mana ada jin dalam tubuh saya? Ustaz saja kata. Kan Nabi dah beritahu syaitan-syaitan itu berlari. Syaitan-syaitan itu berkeliling di keliling hati anak Adam. Laula annas syayatina yahumuna haula qalbi bani Adam la nadaru malakutas samawati wal ard. Kalaulah syaitan-syaitan itu tidak mengelilingi hati anak Adam, nescaya pandangan hati anak Adam itu akan nampak rahsia-rahsia Allah di alam malakut. Ini Rasulullah beritahu. Jadi confirm lah ya, jin dan syaitan itu menjadi faktor utama timbulnya berbagai penyakit yang dideриtai oleh anak-anak Adam, termasuklah kita. Dan jin dan syaitan inilah yang disebut dalam perubatan moden virus dan bakteria. Cuma pakar-pakar perubatan mereka tak percaya. Tapi kita mesti beriman sebab Allah dah beritahu ya. Oleh kerana jin dan syaitan ni dia ada akal, ada hati, dia cerdik. Sebab itu dia masuk ke tubuh kita menyebabkan penyakit cara yang cerdik, bukan cara bodoh. Faham tak? Cara cerdik, cara bodoh. Kalau orang cerdik kan, dia nak curi macam mana? Cara cerdik lah. Kalau malam tak boleh juga, dia guna pukau. Dia pukau, tuan rumah dah tidur, baru dia masuk. Cerdik tak tu? Cerdik. Kemudian dia nak tambahkan kecerdikan ya, pencuri ni dia tuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu nak tahu di mana ada duit. Aku nak mencuri tapi duit saja. Barang lain aku tak mau. Ada pencuri macam itu saya jumpa. Emas pun tak mau. Sial dia kata. Jadi dia carilah ilmu. Ya. Sekongkol dengan jin, dengan syaitan. Rumah ni ada tak duit? Dia nampak. Di mana? Dia simpan sini. Barulah dia masuk. Dipukulnya. Tuan rumah itu tidur nyenyak. Dia masuk. Dapat betul duit. Cerdik kan syaitan? Cerdik. Jadi begitu juga syaitan ni ketika dia buat operasi sakitkan kita, dia cerdik juga. Sakitkan kepala. Wih, sakit betul.
tak tahan. Tapi dia bukan duduk kat situ. Dia duduk kat tapak kaki, tapak tangan, dekat peha. Yang kita rasa sakit kepala, kita ambil lah sekurang-kurangnya minyak cak kapak, gosok. Syaitan ketawa tak? Bodohnya, bodoh betul lah manusia. Aku duduk kat peha, sakitkan kepala dia, dia gosok lah minyak tu kat kepala. Bodohnya. Kita dengar tak? Tak dengar. Tak dengar tu sebenarnya baik. Kalau kita dengar, lagi lah susah. Jadi rahsia-rahsia macam ini kita tak tahu. Kerana syaitan ni cerdik. Dia ada rahsia. Dia ada kebolehan. Dia minta juga berdoa pada Allah. Ada ilmu juga. Antara kebolehan syaitan ni apa? Dia boleh mengelirukan. Boleh mengelirukan alat-alat perubatan moden. Alat-alat elektronik boleh dikelirukan. Alat-alat scan macam-macam alat macam-macam alat perubatan semuanya alat-alat elektronik Syaitan iblis ni pandai apa? Pandai mengelirukan. Contohnya ayah kawan saya sakit perut. Sakit perut, bawa ke hospital Batu Pahat. Dia X-ray. Terperanjat doktor. Ada keris. Dalam perut tu ada keris. Ada tak keris betul? Tak ada. Tapi syaitan iblis ni dikelirukan. X-ray tadi macam betul ada keris. Ada doktor dah tengok, gambar tu ada, gambar X-ray ada. Oh, ayah awak ni ada keris dalam badan, dah sakit perut yang luar biasa. Bila dengar saja si bapa ni ada keris dalam perut, takut tak? Habis takut, keluarga semua takut. Kerana takut itu dia matilah. Kerana takut sangat tadi, dah tak ada maya, mati. Padahal itu adalah mainan apa? Jin dan syaitan. Ada orang kena penyakit apa? Batu karang. Batu karang pula kat membedu. Kemudian tanda-tanda batu karang itu ada dalam X-ray. Yang biasanya ada tanda-tanda warna hijau. Doktor kata terangkanlah ini. Ini semua yang hijau-hijau ni. Yang hijau-hijau ni, ini tanda ada batu karang. Penuh dekat sini batu karang. Mesti buat pembedahan. Ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Batu karang ni tak dibuang, bahaya. Dah penuh tengok-tengok. Orang yang sakit batu karang pun tengok. Keluarga pun tengok. Sains dah buat pembedahan dengan segera. Bila dibedah, batu karang tak ada. Macam mana? Pernah dengar tak kes orang yang, pernah dengar tak tuan-tuan perempuan, kes orang yang berpenyakit batu karang, saya ulangi lagi, saya ulangi lagi sekali ya. Pernah dengar tak orang yang menderita batu karang di dalam apa mempedu, bila dibedah tak ada. Sekurang-kurangnya dua orang jemaah kita ada. Seorang jemaah kita, arwah Ustazah Nuryati, ikut X-ray memang ada ya, batu karang mempedu. Bila dibedah tak ada. Itu kerja siapa? Syaitan. Seorang lagi gitu juga, jemaah lelaki, 37 tahun umur. Bila dia bedah,
batu karang tak ada. Yang peliknya, tak boleh sedar. Walaupun dah habis tempoh apa itu, apa nama, ya, apa nama tu, apa nama, bius. 1 hari, 2 hari, 3 hari, hari ketiga tu dipanggil saya. Entah macam mana, saya kata saya tak mau pergilah ke hospital. Tolonglah Ustaz, saya tak mau. Saya rasa tak guna saya pergi. Betul ya. Hari yang ketujuh dia mati. Tengok. Alat itu canggih, alat itu. Memang betul ada. Tapi bila bukan nama jarak masa ya. Pagi itu di X-ray di Hospital Kajang ada. Lepas pukul 2 petang dibuat pembedahan operasi dekat Putrajaya. Tak ada batu karang. Semua pakar-pakar. Lepas seminggu mati. Coba pandai tak iblis? Anda boleh kelirukan alat-alat elektronik. Macam kes Ibu Ya ya. Dia kena slip disc bahagian bawah, tulang belakang sebelah bawah. 17 kali pakar rawat. Kali yang terakhir itu doktor itu kata tulang belakang kita sebelah bawah itu, supaya puan faham, kalau baik dia macam exhaust kereta tu biasanya bulat. Sekarang exhaust kereta ni dah kemek pula dah hancur. Memang tak boleh baik. Selama-lamanya sampailah mati. Saya ubat ni hanya untuk mengurangkan rasa sakit saja. Memang tak boleh, tak ada ubat. Ini memang dah nasib awak lah. Akhirnya macam mana? Ibu Ya tu satu hari dia jatuh, dah tak tahan, barulah dia nak ketuk. Saya ketuk dalam 15 minit. Malam ini 15 minit, malam esoknya 15 minit. 2 kali ketuk. Sampai sekarang okey. Tak ada pun yang kata exhaust hancur tu. Tapi dalam X-ray betul. Memang dah rosak. Cuba kita fikir ya. Kemudian saya nak minta izin kepada Haji Ahiri. Tuan Haji Ahiri ni ahli kita, dia kena strok sebelah kanan. Ini bakteria ke? Ini virus ke? Ya. Tapi yang kita dah setuju tadi, virus yang maknanya jin dan syaitan. Kelumpuhan anggota ni sebenarnya itu jin dan syaitan. Buktinya kita banyak menerima kes. Nak ceritakan seorang ibu umur 35 tahun, dia menyidai kain di tepi rumah. Hari-hari kerja dia gitu. Satu hari dia sedai kain belum habis, dia rasa dua kaki dia lembik, terus jatuh, terguling. Hari yang kelima suaminya telefon saya, Ustaz boleh tolong tak ubatkan isteri saya? Dia ceritalah. Tanya berapa hari dah, berapa lama dah? Baru 5 hari. Oh, kata saya, bawa lah kemari. Dia pun bawa isteri kemari. Kita periksa-periksa. Ustaz Halim dengan Johari pergi tempat penyidai itu. Di apa? Sembur dengan apa? Coka formic acid. Isterinya itu terus sembuh. Boleh berjalan. Magic. Itu lumpuh 2 kaki itu kenapa? Sebenarnya dia terpijak jin yang lumpuh. Jin yang lumpuh itu masuk ke kaki, dua kaki dia. Jadi dia lumpuh lah. Yang lumpuh jin. Manusia tak ada apa-apa. Bila jin keluar, sembuh.
Kan jelas tu. Seorang makcik di sebuah kampung di apa? Di Sabak Bernam. Anak perempuannya telefon saya, "Ustaz, boleh tolong tak ubatkan mak saya? Apa sakit mak awak? Mak saya ni lumpuh, tak boleh duduk pun tak boleh. Berapa lama? Dah 3 tahun. Apa sebab? Dia jatuh motor." Oh, tak apalah. Saya suruhlah Ustaz Jahri dengan Halim, ni kerja dia orang memang itu pergi rumah makcik itu. Bila ditanya sebabnya, bukan jatuh motor macam kita motor jatuh itu. Makcik ini satu hari dia start motor, tapi dia terlupa agaknya dah masuk gear, dia pun agaknya lalai, start hidup. Motor tu lari ke depan, makcik jatuh, tergolek. Kan tak ada apa-apa kan? Luka tidak, patah tidak, tergolek itu. Terus tak boleh bangun. 3 tahun. Itu kan ada jin dan syaitan yang lumpuh masuk dalam badan makcik. Johari pergi tempat dia jatuh tu, simbang homemade acid, magic betul boleh bangun, boleh berjalan. Saat itu juga. Jadi ada tak jin? Ada tak syaitan? Jin syaitan sakit tak? Sakit. Jin syaitan mati tak? Mati. Kita saja anggap syaitan, mana ada mati. Syaitan jin mati, syaitan jin sakit. Syaitan ada tak bisu? Ada. Yang selalu kata syaitan bisu, ulama ni syaitan bisu. Memang syaitan ada bisu, jin ada bisu. Pawang-pawang ahli sihir yang pandai nak sorokkan rahsia dia guna jin bisu. Jadi kalau dia apakan, dia tak ada cakap. Kita merawat di sini ada menemui kes ahli sihir gunakan jin bisu. Jadi kita tak bolehlah berkomunikasi jin bisu. Nanti siapa yang duduk sini tengoklah kalau perawat jumpa kes jin bisu. Jin buta tak? Ada. Orang yang disihir dengan ilmu sihir sehingga buta, tak boleh nampak sampai mati, itu ahli sihir itu gunakan jin yang buta. Selagi jin yang buta tak keluar, tak boleh. Baru saja kes 2 minggu lepas, Ustaz Musafian ni tahu dia duduk kat Jawa Tengah. Memang dia perawat saya di sini yang kanan lah. Dia lebih kurang sudah 15 tahun dia bantu saya. Dia balik ke Indonesia dan di sana dia dah sekarang ramai orang berubat dengan dia. 2 minggu lepas ada seorang dia berluri, tiba-tiba mata dia tak nampak. Pergi hospital, pakar mata kata mata awak ni tak ada harapan, akan kekal lah buta selama-lama. Pelik tiba-tiba je. Pergilah ke Ustaz Musmi'an, Ustaz Musmi'an ketuk 2-3 hari nampak. Pasal apa? Sihir yang menggunakan jin yang buta dapat dikeluarkan, maka mata dapat melihat semula. Jadi jin dan syaitan ini nampak menjadi punca penyakit. Orang sendawa, doktor kata tak ada ubat. Ini kenapa? Sensitif anggota. Tisu-tisu awak ni urat-urat sensitif. Pegang tu, orang lain yang tak sensitif, taklah sendawa. Sendawa. Kadang-kadang sendawa tu memalukan. Ada seorang pegawai bank. Dia kalau mesyuarat kena sendawa, dia malu tu. Sendawanya luar biasa. Bukan macam itu aja. Memang luar biasa lah suara tu. Sampai dia malu. Sampai dia nak letak jawatan. Kita rawat. Rupa-rupanya ada jin daripada laut masuk ke tubuh dia.
ayah dia tu tentera laut, memang menyelam tu kerja dia. Masuk ke ayah dia, masuk ke dia. Akhirnya kita pun dapat rahsia ni semua, kita ubatkan ayah dia. Ayah dia macam tak terima, sebab dia lepas jadi askar laut, dia jadi imam. Imam masjid, bukan sikit, bukan kecil jawatan. Bila saya sebut ni ada dalam badan ni Pak Haji ni, saya baca Quran, saya jadi imam, ada ke jin dalam? Dia cerita lah, dulu kerja apa? Tentera laut, menyelam biasalah. Pak Cik ada sendawa, ada, tapi taklah sehebat anak saya ni. Jadi saya ubatkan ayah dia, keluar jin daripada ayah, baru si anak sembuh. Sendawa tu biasanya jin laut, jin daripada air, tasik ke parit ke, dari air lah. Sebab tu selalu orang mancing pun sakit sendawa. Dia tak tahu, dia ikan je tahu, dia tak tahu situ ada hantu air. Jadi gitulah, apa-apa penyakit semua kalau kita selidiki ubat, nanti kita akan dapat kesimpulan penyebab penyakit itu adalah jin dan syaitan. Kerongsingan, sakit rongsing, sakit tekanan, apa-apa sakit jiwa ni kebanyakannya syaitan. Apa dalilnya? Dalam Quran, sakit-sakit fikiran mental ni dinamakan sakit was-was. Siapa yang mula-mula kena? Adam dan Hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lahumas syaitanu. Maka syaitan mewaswaskan Adam dan Hawa. Liyubdi'a lahuma ma wuri'a anhuma an sawatihima wa qala ani. Iblis kata untuk membimbangkan Adam dan Hawa, was-was, dihantui oleh fikiran yang tak betul. Wa qala, maka Iblis pun berkata, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara ila an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, wahai Hawa, kita ni dah kawan lama. Syaitan nak goda Adam dan Hawa ni bukan terus-terus gitu. Kan syaitan ni dia cerdik. Dia nyerupa manusia, macam rupa Adam, berkawan dengan Adam, dengan Hawa. Selalu sembang-sembang, lepak-lepak. Dalam congak-congak Iblis, ini Adam dan Hawa ni dah nampak dekat dengan aku, dia dah percaya aku. Jadi satu masa tu barulah dia cakap, wahai Adam, wahai Hawa, aku nak bukakan satu rahsia lah yang kamu dua tak tahu, aku saja tahu. Kerana aku ni dah lama kat surga, engkau kan baru, pendatang baru. Kata Iblis, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhan kamu Allah ni melarang kamu dari makan buah khuldi ini kerana ada rahsia besar. Awak tak tahu. Apa rahsianya? Kalau engkau makan, taraf engkau manusia akan ditingkatkan oleh Allah kepada tingkat malaikat. Antakuna malaikat ini. Kedua, engkau akan dikekalkan hidup di surga. Kalau engkau tak makan, berarti taraf engkau tetap manusia. Kedua, engkau akan dikeluarkan dari surga ni. Iblis ni pandai, dia boleh baca fikiran Adam dan Hawa. Dia baca-baca, Adam dan Hawa ni tak percaya lah. Ni jangan main-main ya. Adam dan Hawa ni tak percaya lah. Lalu Iblis pun bersumpah,
Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wahai Adam, wahai Hawa, terpulanglah pada kamu berdua. Engkau tak percaya pun tak apa, percaya pun alhamdulillah. Aku ni bagi tahu ni kerana aku ni kawan kau. Sebab itu aku nasihat. Nak terima-terima, tak terima pun tak apa. Adam kata, betul lah kalau itu. Ini ikhlas ni iblis ni. Lalu makanlah. Jadi inilah penyakit mental yang belum mula berlaku di kalangan manusia, iaitu Adam dan Hawa. Sebabnya apa? Iblis. Jadi serangan penyakit mental di Malaysia ini yang kian bertambah-tambah, yang dijangka akan menjadi penyakit nombor 1, penyakit mental di Malaysia. Apa sebabnya? Jin dan syaitan. Jin dan syaitan. Itu sejarah, sejarah Adam dan Hawa ni untuk jadi pengajaran kita, pegangan kita yang utama. Sebab itu siapa yang rungsing cepat-cepat, ini syaitan ni. InsyaAllah selamat. Ya Allah, Engkau tolong aku mau Engkau, aku tak mau syaitan ni. Siapa yang rungsing? Dalam hidup kita ni kan banyak kerungsingan, betul tak? Sesama saja dah rungsing. Siapa yang tak rungsing sesama? Pagi sesama, tengah hari sesama, malam tidur sesama 24 jam. Rungsing kan? Apa pula? Ini biasa elok je. Ini sesama tak hilang-hilang. Nanti jangan COVID. Cepat-cepatlah. Ya Allah, aku mau Engkau. Aku tak mau syaitan. Ini penyakit daripada Engkau, aku reda. Carilah ubat. Orang semayang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali pun tak jadi. Ambil uduk sampai basah baju. Itu kan syaitan tu. Macam mana ubatnya? Sekali saja. Allah suruh sekali, aku buat sekali. Allahu Akbar. Kalau hati kita kata, tak sah lah. Ini syaitan ni. InsyaAllah berjaya. Ada seorang imam di sebuah masjid, dia kelumpuk, dia datang ke sini. Masalahnya apa? Ustaz, saya kalau jadi imam 5 waktu, sekali saja Allahu Akbar. Tapi bila saya sembahyang sunat, kadang-kadang tak jadi sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang saya duduk terus tak sembahyang. Isinya tambah, iyalah Ustaz, dia nak tidur, dia baca bismillah. Tapi dia baca bismillah sampai subuh. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tak tidur satu malam baca bismillah. Betul ke Kak? Betul. Imam tu mengaku betul. Memang berlaku. Jadi saya pun cakap lah, imam buat takbir ni untuk Allah ke untuk syaitan? Untuk Allah lah. Kalau untuk Allah sekali, kalau lebih itu untuk syaitan. Iyalah. Cakap saja dah hati, aku mau Allah. Allahu Akbar. Apa pun perasaan datang, was-was datang, tolak. Ini syaitan. Yang Allah sekali dah. Allah Maha mengetahui. Seminggu lepas tu dia datang. Betul lah Ustaz, saya dah. Masalah was-was saya dah hilang dah. Betul kaedah Ustaz ni. Seminggu lepas tu dia datang. Terima kasih. Kan senang. Jadi begitulah kita nak tolak syaitan tu, kita tolak awal-awal lagi. Aku tak mau syaitan, mau Allah. La maqsudah illallah. Tak ada tujuan hidup aku kecuali Allah. Jangan terima was-was. Satu masa tuan-tuan, lepas saya nasihat iman tu, dalam beberapa bulan, saya ngajar dekat surau Kausar, depan rumah ahli kita Zakri. Saya pun entah macam mana ngajar pada malam tu, ujung-ujung saya ngajar tu, saya sebut ni was-was syaitan ni. Ada orang bertanya tak? Saya pun ceritakan imam ni. Lepas isyak tu, saya nak keluar surau, ada seorang hamba Allah datang saya. Ustaz, selesai masalah saya. Apa selesai masalah awak?
Saya dengar cerita imam tadi dalam kuliah ustaz, saya rasa saya nak guna. Selesailah masalah saya. Saya sebenarnya orang yang paling was-was. Saya ini doktor. Dia doktor ya, tapi doktor bidang ekonomi, ngajar UiTM. Saya memang kuas kalau takbir ni banyak kali baru jadi. Saya rasa saya dah dapat formula ni, saya nak guna. Takbir sekali untuk Allah, lebih untuk syaitan. Jadi ada siapa nak tanya? Saya dah cakap lama ni, jam berapa sekarang? Oh, 12.45 dah nak zuhur dah. Eloklah siapa-siapa nak tanya. Kita perlu juga ya bercakap-cakapnya ni. Perlu, sangat perlu. Ini semua saya dapat dari pengalaman mengobat orang ya. Selain itu, saya baca Quran, saya baca kitab-kitab. Jadi dapatlah maklumat sana, maklumat sini, kita kumpul. Ada siapa nak bertanya? Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ustaz, saya Mas Maimun Ustaz ya. Saya dah pernah Dr. Tuan ya. Saya dah pernah pergi hantar ayah saya berubat dekat mana di Kuang hari tu. Alhamdulillah Jumaat lepas, hari Sabtu lepas bawa ayah saya lah. Adik saya pun pernah bercakap dengan Tuan hari tu. Tapi cuma nak tanya, sekarang ni kami dalam proses kemas barang-barang ayah saya lah. Dia dah umur 90 tahun. Memanglah kalau dah berubat hari tu dengan perawat nama To'at rasanya. To'at. Tapi itulah dia suruh kemas-kemas barang kan. Tapi barang ayah saya ni memang sangat-sangat banyak. Dia memang suka simpan barang banyak. Jadi saya cuma nak tahulah kalau macam barang macam mana yang macam kita patut buang dan bakar. Sebab barang-barang banyak kan, Tuan kan. Jadi itulah baju-baju, banyak barang-barang dia lah. Yalah, rumah ni memang banyak barang-barang dia kan. Jadi itulah semua baju-baju macam tu ke atau macam mana? Ada dia begini ya. Macam kayu kof. Dia begini ya, begini ya. Cuba cuba dengar dulu ya. Cuba dengar. Biasanya barang-barang kepunyaan ni ada 3 jenis tu. 3 jenis, okey. Yang pertama yang boleh dibakar. Apa saja yang boleh dibakar, bakar. Apa saja yang boleh dibakar, bakar ya. Okey, maksudnya semua barang. Yang kedua, yang tak boleh dibakar macam pinggan mangkuk ke. Ya, kerusi meja banyak kan. Kerusi meja tu boleh bakar. Macam pinggan mangkuk tu boleh bakar. Boleh. Lepas tu yang tak boleh bakar macam pinggan mangkuk tu boleh hantar ke masjid ke. Pinggan mangkuk hantar masjid. Macam masjid. Lepas tu yang berharga macam emas, laptop, kereta itu boleh jual. Kereta, laptop semua jual ya. Kalau kursi tu lah, kalau kursi ni zaman dulu-dulu punya. Bakar-bakar. Ada satu kes dekat Pulau Pinang, seorang cikgu ni tak siap selesai. Kerana dia sayang sangat kursi meja tu. Yang kursi antik tu kan. Yang dulu-dulu tu kan suka yang bawa daripada Indonesia. Kalau kepunyaan lagi pun kat Indonesia memang ada kes 2-3 kes tu dibakar baru selesai. Begitu ya. Tapi kalau sayang saya tak paksa lah. Yelah kalau sayang, tapi kalau sayang takut benda tu datang balik tak guna juga kita. Iya. 2-3 kes ada macam ni. Dia beli dia 25,000 dari Indonesia. Apa tak sayangnya? Ya betul. Abangnya memang macam tu pun dulu zaman dulu dia orang ni kan biasa-biasa main-main golf kat Indonesia kan. Ya.
Assalamualaikum. Ya. Ada satu pertanyaan. Kalau kita pergi memancing, kita pergi mana-mana pun, apa sebenarnya persediaan awal kita nak minum supaya gangguan syaitan sihir orang tempat kita? Terima kasih. Antara langkah-langkah yang baik untuk mencegah jin dan syaitan satu-satu tempat menyerang kita, masuk ke tubuh kita, kita bawa balik, nanti pula serang anak cucu kita Antaranya yang terbaik nak pergi itu sembahyang taubat, sembahyang hajat. Lepas tu bacalah ayat 33. Lepas itulah baca juga doa qunut 13 kali. Itu langkah yang terbaik. Kemudian masa nak pergi ke tempat itu, kalau boleh sapulah tangan dekat tengkuk, dekat kaki, dekat betis, dekat perut, apa dia, garam, cuka dan air limau nipis. Ini cukup bagus. Malahan siapa yang menyapu gitu, kalau pergi ke hutan, ke tepi-tepi tasik, tepi-tepi sungai, lintah pun tak mau, lintah pun takut. Ini sudah dilakukan oleh Ustaz Alim. Dia ada grup ni apa bawa empat pacuan roda ke hutan Sabah ke apa. Rombongan itu heran kenapa Ustaz Alim tak diserang oleh lintah, macam lintah takut. Apa rasanya Ustaz Alim tu sapu betis dia, paha dia, badan dia, leher, tangan dengan apa? Dengan garam, air cuka dan air limau nipis. Malahan itulah tenaga yang terbaik, lebih baik daripada yang kita beli itu. Tapi orang tak tahu. Sebab apa? Ini idea orang kampung. Idea orang kampung. Kalau idea orang kampung daripada London, daripada Perancis, okey. Pernah terjadi Haji Razak Ayam Mas. Satu masa dulu wabak ayam ni merebak seluruh Malaysia, seluruh Thailand. Semua ayam mati. Haji Razak ni tanya saya, macam mana nak buat tuan? Nak gunakanlah garam cuka ni, awak sembuh semua keliling ladang ayam awak. Dia buat ladang ayam Mas pada masa itu tak kena wabak. Tapi bahagian pengurusan macam tak percaya. Akhirnya pengurusan ni belilah obat wabak ayam ni daripada mana? Daripada Jerman. Bila dibawa sini pun bahannya apa? Sama. Garam dengan cuka juga. Garam dengan tu asid ni. Kalau datang Jerman baru orang percaya. Kalau datang kampung ni orang tak percaya. Itu memang sudah mentaliti manusia macam tu Alah, ni daripada ni kampung. Kampung apa? Kampung cepedak aja. Tapi kalau di London, dari Perancis, dari Amerika, kalaulah obat yang dibuat di Perancis ni daripada tai lembu pun kita percaya. Betul tak? Oh, ini sudah dimakmalkan, sudah disedik. Ini tai lembu. Sekali pun tai lembu kita percaya. Memang macam itu mentaliti orang yang dijajah. Apa saja yang dibuat oleh penjajah semuanya baik. Jadi gitulah, itu cara-cara. Cara sembahyang taubat, sembahyang hajat, baca ayat. Kemudian semasa berada di situ pun kita jangan lekalah. Kalau boleh bawalah tu wamik isi atau sekurang-kurangnya garam campur dengan lada hitam, kita rejamkan kawasan-kawasan yang kita nak memancing. Kerana apa ni, jin dan syaitan ni dia takut dengan dia takut dengan lada hitam. Apa pasal takut? Kalau di sini ada syaitan, ada jin,
saya lempar, rejam dengan lada hitam. Kena tubuh dia boleh meledak, pecah, mati. Kalau tuan-tuan tanya, Ustaz pernah nampak? Saya tak pernah nampak. Tetapi seorang ustaz yang jaga warden, jadi warden apa ni, asrama sekolah agama. Ustaz ini dia tiru saya. Di asrama tu banyak jin. Jadi ustaz ni panggil beberapa orang pelajar yang kasap, nampak jin, kasap lah. Ada pelajar yang kasap di asrama itu. Ustaz tu kata, engkau tengok ya, engkau tengok ni, kau nampak jin tak? Di mana ada jin? Sini. Ustaz itu rejam dengan air yang dibacakan Yasin. Kata budak-budak yang kasar ni, Ustaz, jin-jin itu elak-elak je. Gitu-gitu je. Lepas tu Ustaz pakai lada hitam. Bila dia rejam lada hitam, lari ada yang mati. Jadi Ustaz tu cerita dengan saya, betul lah kaedah doktor pakai lada hitam memang betul. Saya tanya kenapa boleh cakap begini. Itulah pengalaman dia. Lada hitam. Ya. Saya pernah kali pertama saya guna lada hitam ni dekat sebuah rumah. Dekat Tanjung Kemuk sana. Tanjung Kemuk ni dekat tu, lepas daripada Pekan. Jalan ke Mersing. Masalah keluarga ini, anak perempuan dia tak mau kahwin. Sebut dia kahwin, bukan dia tak mau, dia mengamuk besar. Tahu tak mengamuk besar? Lempar barang, tendang itu, koyak baju. Luar biasa lah, sebut kahwin dia. Jadi akhirnya kita pergilah sana. Di sana tu, bila saya lempar lada hitam tu, bukan ke makcik itu, ke dinding penjuru. Mak tu jatuh, bergolek-golek, aduh. Kenapa makcik? Itulah ustaz lempar saya dengan tanah hitam. Mana saya lempar dinding? Yang cakap itu jin lah. Pakai. Tapi dapatlah rahsia-rahsianya. Rupanya makcik ni dulu dia belajar nak jadi dukun dengan seorang dukun perempuan. Tapi upacara yang terakhir, makcik ni ngangkat mulut, orang yang ngajar dia itu ludah dalam mulut mesti telan. Air ludah tu mesti ditelan. Cara dia tu sebenarnya, bila di ludah itu ditelan, ada hantu raya masuk ke tubuh makcik. Itulah sebabnya. Ya. Tapi alhamdulillah ya, dengan cara itu dapat diselesaikan. Ada 2 batang paku yang ditanam di bawah rumah, depan tangga pun dapat selesai. Akhirnya selesai lah. Itu kan kerja-kerja apa? Kerja-kerja setan. Jadi itulah ya. Kegunaan tadi, cuka makan, air limau nipis, yang masam, yang masin, garam, termasuklah biji lada hitam. Saya fikir dah sejauh lah, cukuplah ya. Dekat ini saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Program kita setakat inilah ya. Entah macam mana saya cakap ya. Patutnya program kita hari ini saya nak terangkan berbagai penyakit di kepala, sambungan hari itu. Tak apalah, kita sambung bulan depan, minggu depan. Minggu depan dah kita dah selalu belum ya? Belum. Minggu depan. Minggu depan berapa hari bulan? Hari Selasa, hari Ahad. Belum ya? Kita mula seluk apa? 7 hari bulan. Okeylah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin